Kita ulang lagi sekali. Kita cuba dulu sebab saya tak nak cuba dulu ni di Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Macam-macam mursid salawat, dan itu salah satunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad, wa alihi, ke atas ahli keluarga, wa sahbihi, kepada para sahabat, wa salim, dan salam sejahtera ke atas Nabi dan semuanya. Subhanallah, ada juga yang letakkan salam selepas Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh juga. InsyaAllah nanti satu masa kita akan fokus sikit berkenaan dengan selawat. Banyak kali dah saya sebut ni ya. Antara selawat yang sempurna, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Al-Imam Nawawi sendiri meletakkan makruh. Subhanallah. Meletakkan di dalam kitabnya, menuliskan Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ni siapa? Imam yang kita baca ni lah, kitab Riyadhus Shalihin ni, menyebutkan makruh barang siapa yang berselawat tanpa mengucapkan salam. Subhanallah. Dan Imam Nawawi antara mujtahid yang pertama yang mengeluarkan ijtihad seumpama itu. Kita tahu Imam Nawawi adalah mujtahid. Apa maksud mujtahid? Seseorang yang tingkatan ilmunya, kedudukannya, kemuliaannya dari sudut kepakaran, amanah, dari sudut kelayakannya layak untuk melakukan ijtihad. Masya-Allah, untuk perihal layak melakukan ijtihad tentang hukum hakam, tentang permasalahan dari sudut fiqh, dari sudut permasalahan dalam agama lah. Masya Allah. Begitu juga Imam Nawawi ada menyebutkan berkenaan antara ulama yang pertama yang menyebutkan bahawasanya selawat tanpa salam itu makruh. Manakala ulama-ulama lain pula menyatakan bahawasanya ini adalah perkara khilaful aula. Khilaful aula. Kalau saya nak conteng sikit ya. Okey. Kita sebab tak apa Encik tak payah gerak lagi. Saya tulis lepas ni sebab saya nak baca dulu. Okey. Nanti saya akan tulis, kita akan bincang satu pagi berkenaan dengan selawat saja. Khilaful aula membawa maksud ada di kalangan ulama ni, sahabat-sahabat sekalian, dia khilaf ataupun dia berselisih pendapat berkenaan dengan keutamaan sesuatu ibadah. Maksudnya mana yang lebih utama? Sebagian ulama kata selawat yang lebih utama adalah selawat yang mengabungkan bagi salam pada Nabi. Sebahagian mengatakan itu bukanlah satu keutamaan. Tapi Imam Nawawi dia naik tingkatan lebih tinggi sikit. Imam Nawawi menyebutkan siapa yang berselawat tetapi tidak mengucapkan salam, maka hukumnya adalah makruh. Subhanallah. Jadi kita keluar daripada khilaf, kita ambil jelas selawat dengan salam sekali. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat tu bermula pada awal, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat, wasallimu, dan ucapkanlah salam
Sallu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hebat dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah dan para malaikat juga berselawat. Dimaksudkan Allah berselawat kepada Nabi, iaitu Allah menurunkan rahmat kepada Nabi. Dan rahmat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk Nabi dan meliputi siapa? Sahabat-sahabat, meliputi sekalian alam, meliputi sekalian umatnya. Masya Allah. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah berfirman tentang kelebihan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad, wa ma arsalnaka, dan tidak kami mengutuskan kamu wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali akan memberi rahmat kepada sekalian alam. Subhanallah. Alam yang kita tahu sangat terhad. Okey, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar. Dan sekarang kita berada di salah satu disebut alam muka bumi. Kita tidak tahu ada alam apa di luar sana. Kan bumi ini salah satu bintang kecil daripada berbilion, trilion dan infinity bintang yang berada di luar sana. Dalam galaksi Bima Sakti ada infinity. Mula-mula ingat juta, lepas tu bilion, lepas tu trilion, rupanya infinity bintang, tak boleh dikira. Itu baru galaksi Bima Sakti. Belum pergi kepada galaksi-galaksi luar. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi yang sangat besar. Di dalamnya terkandung bintang-bintang, dan bumi sebenarnya salah satu bintang kecil. Ada lagi bintang yang lebih besar daripada bumi. Dan ada jutaan, ada trilion, ada infinity, bintang-bintang kecil yang lebih besar daripada bumi. Itu baru satu galaksi. Rupanya di luar galaksi Bima Sakti ada pula terlalu banyak, kan, bilion ke trilion kan, infinity pula galaksi. Kita tak tahu hidupan apa yang ada di alam-alam sana. Subhanallah. Alam binatang, alam tumbuhan, alam jin. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka, dan tidak kami mengutuskan kamu wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk diberi rahmat. Satu rahmat untuk lil alamin, sekalian alam. Dan kita adalah umat yang terpilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menumpang ataupun mendapat barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, bila Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para nabi, sekalian nabi, sekalian malaikat, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang dimaksudkan nabi di sini adalah Nabi Muhammad, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah bermaksud Allah merahmati Nabi Muhammad. Dan bila Allah merahmati Nabi Muhammad, meliputi sekalian alam. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, apa yang berlaku ketika Rasulullah dilahirkan? Saat Rasulullah dilahirkan, disyukuri oleh seluruh alam. Disyukuri binatang-binatang yang berterbangan, bahkan segala ikan di lautan yang menanti kelahiran Nabi akhir zaman. Pokok-pokok, gunung ganang, bulan bintang, maksudnya semua makhluk, subhanallah. Semua mengetahui lahirnya Nabi akhir zaman. Nabi yang ditunggu-tunggu. Nabi yang paling utama, yang paling agung. Manusia ahsanun nas fil ardillah. Sebaik-baik manusia di atas muka bumi Allah lahir. Maka seluruh alam mengucapkan syukur. Kerana saat itu rahmat Allah melimpah ruah kepada sekalian alam. Dan kita tanpa kita minta dengan Allah, Allah takdirkan kita sahabat-sahabat untuk lahir sebagai umat yang terbaik. Ini diiktiraf oleh Allah di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baiklah. Bila Allah berselawat kepada Nabi, bermaksud Allah merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk malaikat pula berselawat kepada Nabi ialah ulama mengatakan ia membawa maksud para malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad juga ada ketika dan banyak keadaan kita juga akan dapat doa para malaikat.
Dan hari ini kita akan bacakan hadis Nabi yang kita dapat doa para malaikat. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan sangat penting untuk kita kaitkan bagaimana dalam situasi wabak kita tetap dapat doa para malaikat. Kita tetap dapat doa para malaikat walaupun dalam situasi wabak. Dan anda kena bersama dengan saya sehingga kita baca hadis yang ke-10 dalam bab niat ni, sahabat-sahabat. Subhanallah. Dan Allah menyambung, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya seruan ini orang beriman akan sahut. Jadi kalau saya tanya, siapakah orang yang beriman di sini? Siapa orang yang beriman di sini? Kita semua mesti nak angkat tangan. Saya ustazah, saya orang beriman insya-Allah. Kita bukan perasan, tapi kita nak dan kita berusaha untuk jadi orang yang beriman. Sebab itu bila Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, ya ayyuhallazina amanu. Allah tak sebut wahai orang soleh, wahai orang Islam, wahai manusia, ya ayyuhan nas, tapi Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita beriman, apa yang kita akan buat? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan salam. Wow di situ. Wow membawa maksud dan. Maksudnya selawat dan salam mesti seolahnya sama. Selawat dan salam mesti serentak. Selawat dan salam seolahnya sama banyak. Sallu, ini satu fi'il amar, perintah daripada Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ada ketikanya wajib. Siapa yang tak selawat dan salam berdosa. Siapa yang tak selawat dan salam tidak sah ibadah yang paling utama iaitu salat. Sebab itu dalam at-tahiyyat ada dua ni. Kan? Yang pertama kita apa? Bagi salam dulu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas para nabi. Dalam tahiyat kita bagi salam kepada sekalian nabi. Salam membawa maksud apa? Mendoakan kesejahteraan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian wahai para nabi. Maksudnya doa. Kita dah bincang pada Jumaat yang lepas mendoakan saudara Islam secara sembunyi. Kita akan dapat doa para malaikat. Bayangkan kita mendoakan kepada siapa? Para nabi. Masya Allah. Lepas dah kita bagi salam pada Nabi, kita doakan pada Nabi, kita doa pada seluruh umat Islam. Kemudian disusuli dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Okey, tuan-puan sekalian, mungkin esok lah kot esok. Sebab Ustazah duduk tangguh-tangguh, duduk sebut banyak kali, kita tengok esok ataupun lusa. Sebab kuliah kita hari ni, kita akan habiskan hari ni bagi bab yang pertama, kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah saya akan esok lah sebelum beralih kepada tajuk seterusnya. Bab seterusnya iaitu bab taubat. Esok kita fokus sikit bab selawat. Saya akan tuliskan selawat yang paling afdal, selawat yang paling yang paling lengkap. Subhanallah, pagi besok. Kelebihan-kelebihan fadilat selawat, adab berselawat. InsyaAllah pagi besok ya sahabat-sahabat. Jadi sekarang cuba perhatikan. Ini ringkas saja saya nak sebut. Kalau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu selawat sahaja. Di manakah salam? Sebab itu sebagai ulama mengatakan antara ucapan yang paling afdal Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faham tak? Gabungkan terus Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, rahmatilah wa sallim dan berikanlah kesejahteraan ke atas Nabi kami, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda. Tambah wa salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, rahmatilah dan sejahterakanlah. Maksudnya kita dah buat dua-dua sebagaimana Allah perintah. Allah perintah apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ucapkanlah selawat dan juga salam. Ada juga yang letak hujung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dan salam sejahtera. Subhanallah. Itu semua saya akan tulis besok. Alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Mohon maaf semalam isu teknikal adalah masalah-masalah tak dapat live pagi semalam. Dan hari ini hari Selasa yang barakah kita bertemu. Dan Alhamdulillah terima kasih kepada semua yang hadir. Saya sangat mengharapkan kalian share. Boleh tekan butang share dan ajak lebih ramai hadir. Ajaklah sahabat-sahabat, jom hadir kuliah subuh, kuliah duha. Ni dah masuk waktu duha ni. Masya Allah. Okey, sahabat dimati Allah sekalian.
Sebagaimana yang dijanjikan pada minggu yang lepas, saya akan berkongsi hadis Nabi SAW dan ia merupakan hadis sahih berkenaan dengan kelebihan bacaan doa selepas azan, kelebihan membaca doa selepas wuduk, kelebihan membaca doa iftitah. Okey, saya dah siap, get ready dan tuliskan hadis tersebut. InsyaAllah selepas itu kita akan bacakan hadis yang sepatutnya untuk kita habiskan bab yang pertama ni. Okey, mari kita tengok sahabat. Jangan lupa tekan butang share supaya lebih ramai yang hadir. Masya Allah. Okey. Okey, kita tukar dulu. Okey. Okey, Encik, cantik. Sekejap, Encik. Encik suami yang menolong. Ini kita live dekat rumah kan. Okey, ini saya ingat sikit. Okey, subhanallah. Okey, semua okey ya? Boleh rapatkan sikit kot. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kedekatan kita dengan syurga ada di antara solat. Saya suka sebutkan ayat begitu kerana solat adalah simpulan kasih kita dengan Allah. Solat adalah simpulan kasih cinta kita dengan Allah. Siapa yang mengukuhkan solat, dia sedang mengukuhkan simpulan kasihnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermanja dengan Allah, kita mengadu dengan Allah dengan bahasa yang Allah perintahkan, iaitu bahasa Al-Quran dan juga bahasa Arab, kalamullah, dengan doa yang telah disusun dan diaturkan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selepas solat, lain waktu, itu doa mengikut kaedah kita lah kan, doa. Tapi dalam solat, itu adalah kehendaknya Allah untuk kita meminta dengan caranya. Subhanallah. Sebab itu kita tak boleh nak tokok tambah bacaan-bacaan yang tidak boleh di dalam solat. Bahasa Melayu ke apa ke tak boleh kan. Jadi kerana itu adalah kehendak Allah menetapkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi itulah sebaik-baik doa yang ada di atas muka bumi, iaitu solat. Dan kalau kita tengok as-salah membawa maksud doa. Segala yang kita buat dalam solat itu adalah merupakan doa. Bahkan rukuk kita juga satu doa, sujud juga satu doa, berdiri tegak juga satu doa. Subhanallah. Tuan-puan bayangkan ya, kalau saya minta sesuatu dengan suami, saya diri tegak, saya kata, "Bang, boleh tak?" Cara saya minta tu kan berdiri tu kan. Beza tak saya minta berdiri elok dengan suami, duduk tegak depan dia, dengan saya sambil terlentang, "Bang, aci tak?" Kan berdiri tu kan macam kesungguhan. Maksudnya, bila kita meminta dengan manusia pun, body language ini sangat mempengaruhi kita saat meminta. Body language. Subhanallah. Selepas kita minta sambil berdiri dengan Allah, berdiri tegak dengan sopan, dengan santun, dengan fokus, kita mula menundukkan lagi diri kita. Subhanallah. Tunduk ketika minta dengan Allah. Masa rukuk, kita tundukkan diri kita. Masya Allah. Bayangkan kita meminta pula, contohnya dengan suami merayu sangat ni, "Bang, tolonglah, sampai macam tu. Maksudnya body language ketika kita meminta dengan manusia. Bagaimana Allah menyusun atur pergerakan dalam solat. Daripada berdiri tegak sampai rukuk ketika itu kepala sejajar dengan jantung belakang. Kemudian kita bangkit semula sekejap. Kemudian kita buat pergerakan sujud yang mana ketika itu dahi, wajah kita yang paling mulia ini, kita sama ratakan dengan kaki, menghinakan diri. Subhanallah. Bayangkan kalau kita ada seorang suami contohnya ataupun isteri merayu dengan pasangan supaya dimaafkan. Sampai sujud pegang kaki, "Tolong maafkan saya, bagi saya peluang." Ada beza bila minta sampai pegang kaki, sampai sujud di kaki. Berbeza kalau minta sampai berdiri, "Maafkan saya." Tapi pegang sampai kaki apa semua, menunjukkan body language itu menunjukkan kekuatannya lagi ataupun kedahsyatan dia meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta dengan pasangan tu. Bayangkan setiap kali solat kita buat perkara demikian. Sampai sujud kita minta lagi. Sebab itu antara waktu, itu hadis Nabi SAW, antara keadaan yang paling dekat antara aku dengan hamba-Ku adalah ketika sujudnya. Maka lama kalah sujud. Subhanallah. Ya, ketika itu sepatutnya bukan hanya badan kita sujud, seluruh roh jasad kita semuanya sujud.
mesti merasakan bahawa kita hina. Sekarang kita meletakkan wajah yang kita jaga ni, yang kita rasa yang paling mulia ni, kepala paling mulia sama level dengan kaki, dan kita tak ada apa-apa masa sujud tu, seolahnya Allahu Akbar, turunkan. Masya Allah. Bayangkan ketika kita berada di peringkat yang paling bawah, paling hina, kita zikir apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang paling tinggi dan pujian baginya. Masa kita menundukkan diri, menjatuhkan diri, merendahkan diri kita, kita sedang meninggikan Allah dengan zikir Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Okey, ini semua falsafah-falsafah dalam solat. Cuma saya nak sebutkan sekali lagi, kenapa saya kumpulkan dan saya tekankan sangat ini untuk sahabat-sahabat. Kita terlalu banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi percayalah, Allah menyediakan kita lagi banyak jalan untuk menuju ke syurga. Dan kedekatan kita dengan syurga ada pada setiap kali kita menunaikan salat. Baiklah. Yang pertama, azan. Ini ini hadis berkenaan dengan azan. Encik, kena ni. Ini hadis berkenaan dengan azan. Nampak tak atas, cik? Nampak? Okey, ini hadis berkenaan dengan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah saya baca seorang-seorang. Man qala hina yasma'un nida. Sesiapa yang mengqala, yang berkata ataupun yang membacalah. Barang siapa yang berkata ataupun yang baca hina yasma'u di'a nida, hina ketika ataupun apabila doa ni dibaca selepas azan. Apabila yasma'u, mendengar. An-nida ini adalah azan. Allahumma rabbi hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'asul maqamah mahmudal ladzi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hadis Nabi SAW ini adalah hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ataupun berkata apabila dia mendengar azan. Ini saya tak tulis panjang ni, sebab kalau tak memang tak muat whiteboard saya. Nanti kita akan tambah satu lagi whiteboard supaya mudah, supaya smooth lagi, sebab ni terhad. Allahumma rabba hazi da'wati tamah, boleh cari sendiri. Namun ini perkara yang sangat penting dan bila saya jumpa ia sangat memudahkan. Ada dalam matan hadis yang lain juga sahih, boleh cari dalam Al-Kafi. Doa setelah azan bukan semata-mata ini, Allahumma rabbah zidak wa citamah wa salatil qa'imah. Ramai di kalangan kita yang tidak mampu menghafal doa selepas azan. Rasa macam sebutan dia agak susah sikit nak hafal. Lagi-lagi kita ni malas. Okey. Jadi, saya rasa sangatlah rugi kalau disebabkan malas, disebabkan kita menanggung untuk hafal, disebabkan apa-apalah sebab kita tak dapat kelebihan doa selepas azan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bukan menyarankan untuk baca doa ni, tetapi Nabi menyarankan untuk berselawat. Barang siapa yang selepas azan lalu dia berselawat kepada Nabi SAW. Maksudnya di sini sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ini afdal. Ini pun hadis sahih. Ini afdal. Jangan ambil yang ringan, yang mudah dulu. Tetapi itu juga hadis Nabi SAW dalam Al-Kafi, boleh tengok. Jabatan Mufti dan Persekutuan ada bincangkan tentang doa-doa selepas azan. Jika kita tak hafal lagi doa ni, atas sebab apa pun, selepas azan, jangan tinggalkan selawat ke atas Nabi SAW. Jadi bab selawat kita akan bincang pagi besok. Lepas dengan azan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, sekurang-kurangnya. Sebab kita dapat kelebihan apa? Nabi sebut barang siapa yang membaca apabila mendengar azan, Allahumma rabba hazi da'wati tamah, ataupun berselawat kepada Nabi, halat lahu. Halat ni ada maksud dia boleh bawa lulus ataupun jamin, ataupun macam kuatlah. Jaminan yang kuat ni sahabat-sahabat sekalian. Jamin, lulus ataupun berhak.
ataupun pasti. Lebih kurang macam tu lah. Subhanallah. Halat lahu. Baginya. Bagi siapa? Bagi yang baca. Tak boleh wakilkan orang lain, bagi yang baca. Syafaati. Syafaatku. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Yaumah, hari kiamat. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita dah kupas banyak. Syafaat Nabi termasuk dalam syafaatul kubra, membawa masuk antara syafaat yang paling utama, yang paling besar. Siapa yang dapat syafaat Nabi, umpama seperti dijamin syurga baginya. Subhanallah. Selamatlah dia daripada api neraka jika dia layak mendapat syafaat, iaitu pertolongan Nabi SAW. Namun untuk melayakkan mendapat syafaat Nabi, kita perlu ikhtiar, perlu usaha. Selepas ini, mungkin orang tanya, Ustazah, sama tak azan yang kita dengar ria dengan azan melalui radio ataupun yang kita setting dekat telefon ataupun yang kita dengar melalui TV? Dari sudut kedudukan tidak sama. Afdal kita mencari dengar. Kalau rumah kita bunyi sayup-sayup, sebab tutup pintu, bukalah pintu untuk kita dengar jelas azan daripada muazzin yang real. Bahkan sebagai ulama mengatakan, kalau azan yang kita dengar digital tu, tak pun disunatkan jawab. Tapi kalau nak jawab, itu lebih baik. Namun dalam situasi yang mana rumah dia memang jauh daripada masjid, jauh daripada surau, dia pun beli jam azan, ataupun dia memang pasang. Subhanallah, dia bukanlah tidak mendengar, bukan sengaja. Memang kawasan rumah dia memang jauh, memang tak dengar azan, ujianlah baginya tu. Jadi insya-Allah dia tetap mendapat pahala membaca doa ni. Bacalah doa ni selepas dengar azan, walaupun dengan cara apa sekalipun, mudah-mudahan kita dapat kedudukan yang sama. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, selepas azan jangan lupa baca doa ni. Kalau tak ingat atas sebab apa pun, bacalah selawat ke atas Nabi selepas azan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab ada orang nak tunggu hafal ni, tak baca-baca. Saya nak baca Ustazah, tapi tak hafal lagi. Ya Allah, saya kata ruginya. Dah berapa lama nak hafal ni? Dah bertahun-tahun tak ngapal-ngapal lagi. Saya kata kalau macam tu, selawat saja. Selawat. Jangan tinggal. Selawat ke atas Nabi. Sebab siapa yang berselawat ke atas Nabi selepas dengan muazzin juga akan berhak dan lulu dijamin dapatnya syafaat Nabi SAW. Okey, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sebenarnya sangat banyak hadis Nabi ataupun bila sebut kedekatan kita dengan syurga ada di antara solat. Ustazah, ini bukan solat, ini azan. Ya, tapi azan adalah syarat sah solat. Syarat sah solat. Kan saya dah tuliskan pada minggu lepas, hari Jumaat, solat ni ada syarat wajib solat. Cukup syarat wajib solat. Ada syarat sah solat. Syarat sah solat antaranya apa? Masuk waktu, iaitu azan, wuduk, hadap kiblat, tutup aurat, suci bersih daripada kotoran. Kotoran sama ada badan sendiri ataupun tempat sujud ataupun pakaian, tempat solat ataupun pakaian. Subhanallah. Jadi syarat sah solat perlu dipastikan sebelum solat, dan ia sebenarnya termasuk dalam solat. Lepas tu barulah masuk rukun. Apa yang berlaku ketika solat itu disebut rukun. Jadi yang disebutkan di sini iaitu azan dan juga bawah ni wuduk, sahabat-sahabat sekalian, adalah perkara yang melibatkan syarat sah solat. Tak buat, tak sah solat. Bukannya tinggalkan rukun saja, tak sah solat. Kita bukan kena jaga 13 rukun saja. Kita wajib menjaga syarat sah solat, baru solat kita sah. Nanti kita terangkanlah, kita conteng. Kita dah conteng hari tu. Okey, sahabat-sahabat yang mata sekalian, jelas berkenaan dengan bacaan selepas azan. Okey, kita pergi hadis yang kedua. Ma minkum min ahadin. Ma minkum min ahadin. Ma minkum disebut, maksud di sini adalah tidaklah di kalangan kamu. Di kalangan kamu. Permulaan nafiah di depan, ma nafiah di sini sebenarnya dia takkid, dia menguatkan. Tidaklah di kalangan kamu yang buat sekian, melainkan kamu akan dapat ni. Macam tu. Boleh saja kalau nak gunakan ayat, contohnya, kalau kamu buat begini, kamu akan dapat ni. Tapi bila dimulakan ayat itu dengan nafiah dulu, ia sebenarnya ada kekuatan apa? Satu kekuatan kesungguhan ataupun penekanan di situ. Bila Nabi memulakan ma minkum, tidaklah di kalangan kamu. Soalannya, tidaklah kalangan kamu, kalau kamu buat ni, pasti kamu akan dapat ni. Masya Allah. Tidaklah di kalangan kamu min ahadin,
tidaklah di kalangan kamu min ahadin, daripada seorang. Ahadin ni seorang, maksudnya di kalangan kamu seseorang, tidaklah di kalangan kamu seseorang yang berwuduk, sian encik boleh duduk, yang berwuduk, fayublighu au fayusbiru rasanya. Fayublighu fayusbiru, maksud di sini adalah maka dia, lelaki tadi tu, jangan sebut, ingat, okey, lelaki saja, termasuk perempuan, maka dia menyempurnakan. Fayublighu au fayusbiru, maksudnya dua sama, menyempurnakan. Ini mungkin melengkapkan, samalah kan. Wuduknya, jadi saya, sahabat-sahabat, para muslimat sekalian, ini ditekankan, bukan semata-mata wuduk, tetapi apa dia, sahabat sekalian, yang ni dan juga yang ni, terutamanya para wanita. Nabi SAW bersabda, tidaklah di kalangan kamu, minkum, di kalangan kamu, seseorang yang apabila dia berwuduk dan dia sempurnakan wuduk. Jadi hati-hati kita wanita, terutamanya wanita yang suka make up, yang memakai macam-macam lah pada lapisan kulitnya, ataupun buat pelbagai rawatan. Ataupun minta maaf, wanita-wanita mungkin ada yang suka buat teknik rebonding, color rambut dan sebagainya. Anda jika anda melakukan semua rutin-rutin tu sehingga menghalang wuduk, tak sempurna wuduk, anda tidak dapat kelebihan ni. Kelebihan ini terlalu besar untuk kita dapat. Sangat besar, dan inilah matlamat hidup dan mati kita. Dan Allah nak berikan kemudahan, tetapi ada ujian, ada pengorbanan kita. Apa lagi kalau perempuan yang pakai rambut bulu mata palsu, kita dah tahu hukum dia berdosa, haram. Okey, bulu mata palsunya ini letak color rambut yang tak telap air. Teknik rebonding pun ada dua kaedah. Ada yang tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita nak buat rambut kita ikan mayang, ataupun rambut yang kusut-kusut kita nak buat lurus, dibenarkan sebab ia bukan perubahan yang kekal. Teknik rebonding dari sudut teknik tak haram, dibenarkan syarak. Sebab ia bukan perubahan yang kekal. Tapi ada dua kaedah teknik rebonding. Ada satu kaedah dia boleh tahan sampai 6 bulan. Sampai 8 bulan. Lama bertahan dia. Sebab dia telah meliputi rambut dengan satu bahan. Ini kalau mandi wajib atau ambil wuduk tak sah sebab tak terkena. Mandi wajib kan, wajib semua ni. Jadi tak sah lah solat kalau mandi wajib, tak sah. Rambut mesti kena rata semua. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, kalau teknik rebonding yang kedua, dia tak lama bertahan, mungkin 2-3 hari, iaitu guna alat tu kan, alat pemanas tu. Nak bagi lurus ke ni ke, subhanallah. Tak apa, itu jadi panjang cerita. Cuma kita sebagai wanita tolonglah perhatikan, suami tolong perhatikan. Kalau rasa macam was-was, tengok dia ambil wuduk macam bukan kulit sebenar ni. Cubalah ambil kapas tu kan, sapu. Akan melekat lagi dia punya foundation ke, makeup ke apa ke. Na'udzubillah, bimbang tak sampai air wuduk ke kulitnya. Ini sangat bimbang. Lagi-lagi banyak foundation, dia iklan apa? Bertahan lama sampai 8 jam. Kalau peluh ke air, bahkan dia pecik-pecik air, mengalir. Maksudnya dia tak hilang pun foundation tu. Jadi hati-hati muslimat. Lelaki pun memang kena perhatikan. Sebab dibimbangi kita solat selama ini tak sah, disebabkan wuduk kita yang tak sah. Okey, kita nak sambung. Tidaklah di kalangan kamu seseorang yang berwuduk, maka dia sempurnakan wuduknya. Summa yaqul, kemudian dia berkata. Kemudian dia membaca. Membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Subhanallah. Baca ni. Baca apa ni tuan-puan sekalian? Syahadah. Ini adalah syahadah. Kita sentiasa memperbarui syahadah kita apabila kita ambil wuduk. Nabi sebut apa? Barang siapa yang setelah mengambil wuduk lalu menyempurnakan wuduknya, lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh.
ataupun wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga Abdullah, ada juga abduhu. Sama saja. Apa maksud dia? Wa anna Muhammadan abduhu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad hambanya. Hambanya tu hamba siapa? Hamba Allah. Jadi dua-dua lafaz ini sah. Wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Boleh? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab banyak juga lafaz yang mudah abduhu. Sebab banyak juga ditulis dengan abduhu. Sahabat-sahabat yang minta Allah sekalian, apa yang kita akan dapat? Baca doa selepas wuduk yang sempurna. Illa, kecuali. Sebab itu kalau ada ma nafiah depan, dia mesti ada illa, kecuali. Oh, ini takkid, penekanan daripada Rasulullah. Kecuali. Allahu Akbar. Okey. Kecuali. Futihat lahu. Dibuka. Lahu. Baginya. Abwabul jannah. Pintu syurga. As-samaniyah. 8 ni ada alif lam makrifah di sini ni. Pintu syurga dia okey, abwabul jannah, pintu syurga yang 8. Ada maksud lah ni yang 8. Tengok yang 8. Saya kan orang ganung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi tulis 8. Okey, 8 ya, 8. Okey, as-samaniyah yang 8. Bila ada alif lam, ialah alif lam makrifah, ini boleh. Okey, tak apa, itu bahasa Arab. Alif lam makrifah di sini menunjukkan yang 8 ni memang dah ada dah ni dalam hadis Nabi berkenaan dengan 8 pintu syurga. Soalannya bila kita cakap yang 8 tu, soalannya macam tu. Pintu syurga yang 8 tu bukanlah pintu syurga yang baru, tapi yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ada babu salah, ada babu sadaqah, ada babu siyam, pintu orang berpuasa, ar-rayyan tu kan, pintu orang solat, pintu orang sedekah, babu sab, pintu-pintu orang sabar, babu jihad, pintu orang yang berjihad. Ada 8 pintu syurga yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan dibuka 8 pintu syurga baginya, yadkhulu min ayyuhasya, dia akan memasukinya daripada tulisan saya sebenarnya cantik tapi kita tak nak tunjuk sangat kan. Okey. Min daripada, memasukinya daripada mana-mana pintu. Mana-mana pintu yang dia nak masuk. Allahu Akbar. Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, kalaulah kita tahu antara nama pintu syurga babus solat, agak-agak layak tak kita nak masuk melalui pintu solat? Adakah solat kita sempurna? Siapa yang boleh jamin solatnya khusyuk dan diterima Allah? Tak ada. Nak masuk babus sedekah, sedekah kita sikit, yang simpan lagi banyak, yang kita nikmati rezeki Allah lagi banyak berbanding yang kita belanjakan rezeki Allah ke jalan Allah. Sama juga dengan babu siyam bagi orang-orang yang berpuasa. Ini bukan hanya orang yang jaga puasa Ramadan, juga puasa-puasa sunat. Dia sangat jaga. Bukan sunat Isnin Khamis saja. Sunat Nabi Daud dia buat. Sunat Ayyamul Bi'ad, hari suci, hari putih pun dia buat. Macam-macam lah, subhanallah. Babu jihad, berjihad di jalan Allah juga macam agak jauh dengan kita. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, bayangkan. Ini adalah hadis riwayat Muslim 234 dan banyak lagi riwayat daripada imam-imam hadis ni. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Nabi SAW memulakan dengan nafiah, kemudian ada perkataan illa di sini. Ini menunjukkan penekanan daripada Rasulullah, yang mana Rasul sebut, tidaklah di kalangan kamu seseorang bila berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduknya, dan selepas ambil wuduk dia pun baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pun boleh. Illa, kecuali, Nabi kata kecuali, tidaklah di kalangan kamu yang ambil wuduk kemudian sempurnakan lalu dia membaca ini syahadah, subhanallah, kecuali, soalannya nak cakap pasti.
Apa yang dia dapat illa kecuali dibuka baginya futihat lahu, akan dibuka baginya abwabu jannah samaniyah, 8 pintu syurga, dan dia boleh memasuki daripada mana-mana pintu yang dia berkehendak masuk. Allahu akbar, subhanallah. Kepada siapa yang ingin masuk syurga sekeluarga, saya tanya di sini sahabat-sahabat, siapa yang nak masuk syurga sekeluarga? Siapa yang nak masuk syurga sekeluarga dengan pasangan dia, dengan anak-anak dia, dengan cucu dia, dengan adik-beradik dia, dengan ibu ayahnya? Antara perjuangan orang yang nak masuk syurga sekeluarga, dia mesti berjuang memastikan dirinya, pasangannya, anak-anaknya mesti baca doa setelah wuduk. Tapi pastikan wuduk sempurna. Ibu ayah tolong cek wuduk anak-anak. Bukan sekadar cakap. Nabi Muhammad SAW bila mendidik anak kecil berwuduk, bukanlah kecil sangat ni, kanak-kanak berwuduk, Nabi bukan cakap saja. Bukan Nabi kata, okey, tangan sampai siku tu. Okey, ni mana? Tak. Nabi akan tunjukkan. Nabi akan berwuduk dan diperlihatkan. Sebab apa yang dilihat dengan mata lebih lama terakam berbanding apa yang didengar oleh telinga. Arahan telinga dengan arahan perbuatan jauh lebih terakam dalam memori. Jadi, selepas ini tolong cek wuduk, walaupun anak remaja kita. Kena cek wuduk sebab mesti belajar menyempurnakan wuduk. Tuan-puan sekalian, kau nak kupas pasal wuduk, nak kupas pasal azan, keajaiban azan, subhanallah, memang ada dalam satu kuliah bab solat saya membentangkan tentang keajaiban azan yang telah dibongkar oleh saintis. Sehingga pembongkar saintis orientalis yang menemui kehebatan azan ini memeluk Islam. Bagaimana kedengaran laungan azan sampai di luar bumi contohnya. Itu ada dirakam oleh seorang saintis. Kemudian apa yang berlaku ketika azan berlaku? Alam mula berubah warna, mengeluarkan spektrum-spektrum warna tertentu yang disona dengan badan kita. Ketika solat subuh, warna alam bertukar warna apa, dan warna apa, spektrum warna apa yang paling kuat bila menyatu dengan tubuh apa yang berlaku kepada diri kita. Sama juga bila asar, alam berubah menjadi kekuningan, orange. Kekuatan spektrum warna dikeluarkan untuk menguatkan sistem pertahanan apa, berkaitan dengan kreativiti, emosi, macam-macam tuan-puan sekalian. Itu memang bab yang panjang pula. Saya memang obses menggabungkan ilmu solat ini dari sudut syariat nombor 1 lah, hadis Nabi dan sebagainya, dan juga gabungkan dengan fakta-fakta sains daripada saintis Islam juga. Akhirnya mereka mengatakan azan adalah satu fenomena yang alam yang luar biasa. Ini saintis barat lah, fenomena alam dia sebut. Sebab apa? Kerana azan yang ditetapkan oleh umat Islam ini bukan ditentukan ikut waktu. Contoh, kalau kita fikir, kenapa tak asar 4.30 je? Kan tak payah fikir dah. Kenapa tak statik je? Maghrib tu 7 suku. Kenapa tak statik? Dan kenapa hampir berapa selang hari azan sentiasa berubah? Why? Kerana semua ini berkaitan dengan ilmu falak. Pergerakan bulan, matahari, bumi. Subhanallah. Dan ia sentiasa berubah mengikut perubahan alam. Maksudnya waktu azan ini memang ada kaitan dengan perubahan alam, pergerakan bulan, matahari, bumi dan sebagainya. Sebab itu tidak ada agama daripada Islam yang boleh menetapkan waktu ibadah agama mereka. Dan azan berlaku setiap saat di atas muka bumi. Ini sangat miracle sahabat-sahabat sekalian. Saintis mendapati tidak ada satu saat yang berdetik. Tak. Melainkan mesti ada azan yang berkumandang. Bagaimana Allah susun sangat indah, daripada kampung ke kampung saling menyahut. Lepas selesai kampung ni, kampung sebelah pula, daripada daerah ke daerah, daripada negeri ke negeri, daripada negara ke negara, azan saling sambung menyambung sehingga berlakulah putaran lengkap 360 darjah bumi. Putaran lengkap setiap hari. Sebab itu dia ada waktu-waktunya kan. Waktu mana yang awal sikit, lepas tu sambung negeri ni pula, lepas tu negeri ni pula ni. Lepas tu daripada negara ke negara. Perbezaan waktu 1 jam ada, setengah jam ada, perbezaan waktu 2 jam ada. Ada perbezaan waktu 10 jam, ada perbezaan waktu 15 jam. Allah susun daripada tempat ni. Kalau kita bermula pada Malaysia, dia akan berpusing, kalau bermula dari Malaysia lah, berpusing 24 hours sampai bertemu balik Malaysia. Setiap every second, berdetik, subhanallah, adanya laungan azan. Bermaksud setiap waktu di muka bumi Allah adanya syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan
abduhu wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan disebut syahadah sentiasa dilaungkan. Nama Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak disebut di atas muka bumi. Setiap saat ia berlaku serentak seluruh dunia. Bukanlah serentak, bergila-gila lah bersambung-sambung. Kalau nak cerita pasal keajaiban azan terlalu banyak tuan-puan sekalian. Siapa yang dalam keadaan sedar, lepas azan dia baca doa selepas azan, masya-Allah. Lepas azan ambil wuduk ataupun sebelum azan pun boleh ambil wuduk. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau betul kita sayangkan keluarga dan cita-cita terbesar kita adalah nak masuk syurga sekeluarga, kita mesti pastikan wuduk ahli keluarga kita sempurna. Kemudian kita mesti pastikan anak-anak kita mesti baca doa selepas wuduk. Nah, nampak dia orang dah basah ambil wuduk tu kan, kadang tak sempat cek tak apa, bukan nak cek selalu, dia orang dah okey nampak wuduk, okey lah. Tapi selalu kena ingatkan, kami pun selalu kena ingatkan dah baca doa wuduk. Lupalah. Kita pun lupa sahabat-sahabat sekalian, tetapi kena selalu ingatkan. Dah baca doa wuduk. Baca. Baca, jangan tak baca. 8 pintu syurga Allah nak buka. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi Allah berikan laluan yang kita bukan nak memperendahkan cara ke syurga tuan-puan sekalian. Sebab terbukti di kalangan kita pun ramai yang tak boleh beramal dengan doa selepas wuduk. Tuan-puan sekalian, memang mungkin kita fikir mudahnya ustazah nak masuk syurga, amal doa lepas wuduk je. Ternyata ramai dengan kita yang terhalang untuk dapat ilmu ni. Ternyata dengan kita ramai yang dapat ilmu tapi terhalang untuk beramal. Antara yang menghalang kita untuk istiqamah beramal adalah maksiat kita, dosa kita, kelalaian kita. Cuba kita ingat balik semalam. Kita baca tak doa selepas wuduk? Mungkin kalau kita muhasabah buat ni, mungkin hanya berapa persen saja baca doa selepas wuduk. Sebab itu Allah memerintahkan fazakir. Sentiasalah beri peringatan. Inna zikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, sangat memberi manfaat bagi orang beriman. Sebab itu kalau orang kata ustazah dah pernah dengar dah hadis ni, ustaz ni ulang ni yang sama je, ustazah pun asyik ulang yang sama. Sebab apa? Manusia ini lupa. Al-insanu la yakhlu 'anil khati wa nisyan. Manusia ini tidak sunyi, tidak terlepas daripada apa? Lupa dan juga membuat kesilapan. Jadi sebab itu peringatan demi peringatan. Bila sebut peringatan, peringatan ni benda yang telah disebut dan diingatkan kembali. Kalau pengetahuan mungkin benda barulah, baru dia tahu. Oh, ini pengetahuan baru untuk saya. Tapi bila sebut peringatan, peringatan adalah benda yang kita dah tahu dan diulang-ulang lagi kerana kita sentiasa lalai dan lupa. Jadi saya dah sebut banyak kali lah dan ceramah saya berkenaan dengan hadis kelebihan siapa yang membaca doa ataupun syahadah selepas wuduk akan dibuka 8 pintu syurga. Para ulama bincangkan tentang apa maksud dibuka 8 pintu syurga. Sebahagiannya menyebutkan Allah akan buka 8 jalan-jalan kebaikan untuknya yang mana membawa dia ke syurga. Sebagian ulama kata memang yang dimaksudkan dalam hadis ini memang betul-betul babu jannah yang akan terbuka untuknya. Pintu syurga akan terbuka. Sebagian ulama kata bukanlah pintu syurga itu yang dimaksudkan dalam hadis ini, tetapi ada 8 pintu kebaikan yang kalau dia melalui jalan tersebut, 8 jalan kebaikan, dan jika dia menempuh jalan tersebut dia akan jumpa pintu syurga. Jadi kesimpulannya kita boleh beriman dengan hadis ini sama ada pada zahir hadis. Zahir hadis adalah 8 pintu syurga dibuka. Manakala maksud yang di sebalik hadis ini iaitu membawa maksud 8 jalan ke syurga. Subhanallah. Dua-duanya kita boleh berpegang. Itu adalah, ini hadis sahih riwayat Muslim, hadis kedua, 3, 4. Dan sebenarnya ada lagi riwayat Nasai banyak lagi. Maksudnya nak bagi tahu kekuatan hadis ni. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, di sana ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mengambil wuduk, mengambil wuduk yang sempurna, apabila dia membasuh wajahnya, akan keluarlah dosa-dosa daripada setiap celah-celah wajah ni. Apabila dia membasuh tangannya, maka akan keluarlah dosa-dosa daripada tangan sehingga jari jemarinya, sehingga titisan air yang terakhir. Sampai macam tu sekali Nabi detail memberitahu kita. Dan apabila dia membasuh kaki, akan keluarlah dosa-dosa hingga celah-celah jari jemari. Kalau ada dosa banyak sangat sampai celah-celah apa ni, tuan-puan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak kupas berkenaan dengan keajaiban wuduk pula terlalu banyak. Tuan-puan cari saja video YouTube ataupun penulisan berkenaan dengan kajian saintis barat ke ataupun saintis Muslim berkenaan dengan keajaiban wuduk, apa yang berlaku. Sebab apa? Bila wuduk kita kena gosok, akan ada berlaku chemical reaction air dengan kulit dan bila digosok. Kenapa dikatakan umat Islam jika dia ambil wuduk dengan sempurna, dia adalah manusia yang paling sihat di atas muka bumi. Sihat tu
Tuan-tuan sekalian, ketika kita ambil wuduk, Allah sedang membersih zahir dan batin dan menjaga kita zahir dan batin. Anggota badan yang terdedah kepada cahaya dan udara adalah anggota wuduk saja. Cuba perhatikan, sekarang kan saya kan pakai ni, okey, ini aurat ya sahabat-sahabat. Saya nak tegur juga muslimah. Saya puji juga ramai muslimah bila dia nak upload gambar sekarang, dia tutup bahagian-bahagian yang ternampak aurat. Dia contohnya dia nampak aurat tangan, dia pun buat love kat sini, buat bunga. Tapi gambar tu di khalayak ramai, bukan di rumah. Maksudnya dia dengan kawan-kawan dekat luar. Jadi alangkah baiknya jika anda benar-benar tutup, bukan untuk media sosial saja, tetapi di alam nyata. Instead of kita tutup bila nak upload gambar saja, why kita tidak menutupnya betul-betul? Sebab kita hidup ni real ya, bukan di alam maya. Yang realnya adalah hidup sebenar ni. Alam maya tu orang panggil dunia tipu-tipu kan. Kalau kita adalah orang yang jujur, kita sentiasa tutup aurat dengan baik. Tak perlu nak bila upload gambar nak share dengan kawan-kawan, nak kena hide tu hide ni, lepas tu token, kaki tak pakai, token tak pakai. Memang itu ada perbahasan, tetapi yang paling kuat adalah kaki itu aurat. Jadi cover-cover kaki dengan gambar, kenapa tak pakai betul-betul di alam nyata? Alam nyata tu dicatat oleh Allah. Itu yang sebenar kita. Ni alam tipu-tipu orang sebut. Sebenarnya bukan alam tipu, alam maya pun alam betul lah kan. Tapi kita jarang, kadang tak jujur di alam maya. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, cuba perhatikan anggota mana yang terdedah kepada cahaya dan juga udara, yang mana automatik anggota inilah yang menyebabkan penyakit berjangkit. Subhanallah. Ia melibatkan anggota wuduk. Muka, hidung kan diminta keluarkan, mulut. Penyakit berjangkit banyak disebabkan mulut. Penyakit apa ni, mulut dan kuku apa semua tu kan, boleh berjangkit semua tu kan. Mulut, hidung. Hidung ni banyaklah sebabkan kita hidu contoh toksik, subhanallah, ataupun kotoran masuk melalui hidung sampai kita sesama macam. Mulut pun sama. Lepas tu apa ni, wajah kita ni. Lepas tu kita basuh tangan. Tangan sebab tu kita kena sanitize tangan kan. Tangan kita basuh masa wuduk kan. Lepas tu basuh telinga. Telinga pun boleh jangkitan kaki. Tuan-tuan sekalian, pernah ke kita dengar ada penyakit berjangkit melalui lutut, melalui pinggul, melalui anggota lain? Tak. Ada penyakit melalui kaki, masuk melalui kuku apa semua, melalui tangan. Sebab tu ada penyakit kuku, kaki dan tangan. Masya Allah. Zahirnya 5 kali sehari kita bersihkan sungguh-sungguh, siap dengan gosok-gosok. Bersih telinga. Allahu Akbar. Dan secara batinnya sahabat-sahabat sekalian, Allah sedang menyucikan kita daripada dosa. Saya tak conteng kan sahabat-sahabat, saya tak conteng. Sebab sayang ni, anda dah baca, boleh cari hadis ni, tapi saya nak tak sempat ni nak baca hadis yang ke-10, nampaknya tak boleh habis lagi. Esok saya tak cakap lagi bab selawat, sebab esok saya nak habiskan juga bab ni. 2 je lagi hadis yang kita nak baca ni untuk bab yang pertama, Kitabul Salim. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian yang saya sayang sangat. Encik, tunjukkan ke sini sikit ya. Anggota wuduk, apa dia? Akan ada 7 anggota wuduk. 7 anggota wuduk. Okey. 7 anggota wuduk. Apa dia? Tuan-puan sekalian, 7 anggota wuduk. 7 anggota wuduk. Subhanallah. Apa ni? Ya. Kita sebutkan bukan 7 anggota wuduk. Rukun wuduk. Okey. Jadi yang pertama apa? Niat. Kan? Lepas tu yang kedua, basuh muka. 6. Fardu wuduk. Okey. Niat, basuh muka. Lepas tu apa dia? Lepas tu basuh tangan hingga ke siku. Lepas tu 4 basuh kepala. Basuh, menyapu, macam itulah. Kalau ada orang tak setuju dengan istilah basuh tu, itu istilah yang biasa kita faham lah. Lepas tu kepala. Lepas tu apa dia? Kaki. Lepas tu yang ke-6 iaitu tertib. Maksudnya tak boleh lah kaki dulu ke tangan dulu, ataupun berendam je dalam air, ataupun shower tu kan, shower terus niat wuduk.
Kalau wuduk sikit-sikit je, ni aku mandi satu badan ni, saja aku ambil wuduk. Tak boleh, tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i kita, memang kena tertib, satu-satu, tak boleh serentak. Ada orang tanya, Ustazah, saya berendam dalam kolam rumah saya, saya masuk, lepas tu saya niat wuduk, keluar. Jadi tak? Tak sah, kena tertib, satu-satu. Tuan-puan sekalian, ada sunat kan? Sebelum basuh muka, ada sunat apa dekat sini sebelum kita basuh muka? Kumur-kumur, istinsyaq dan istinsar. Kumur-kumur dengan basuh hidung. Ada lagi, basuh tangan dulu. Semua ni sunat. Basuh tangan dulu, kemudian kita pun kumur-kumur. Ni mulut jadi bersih, kotoran apa yang kita makan apa, macam-macam lah bakteri. Kumur, lepas tu insisar pula, masukkan air dalam hidung menggunakan tangan kanan. Keluarkan melalui tangan kiri. Kalaulah kita masuk tangan kanan, lepas tu keluar pun tangan kanan, dibimbangi akan ada kesan-kesan hingus di sini. Jadi, masuk, keluar guna tangan kiri. Jadi, tak adalah lepas dah kena kotoran kat sini, lepas tu kita keluar, kita pun ambil air, sedut balik. Sebab itu sunatnya adalah macam tu. Itu cara. Lepas tu kita pun basuh muka. Kan? Okey. Lepas tu kita pun basuhlah muka. Lepas basuh muka, basuh tangan ke siku. Lepas tu kita pun basuh kepala. Lepas basuh kepala ada sunat apa? Telinga. Bila sebut sunat, ini Nabi buat. Jadi afdal sangat kalau kita buat. Jadi sempurna wuduk kita. Sempurna. Kepala, lepas tu ada sunat bahagian telinga. Ya, bermula dengan baca bismillah. Sebenarnya banyak lagi sunat ni, sahabat-sahabat sekalian. Kan? Basuh kepala pun sunat dia. Ke belakang, sampai belakang, basuh ke depan. Ada kaedah. Jadi saya tak detail ni, masa kita dah habis. Cuma saya nak sahabat-sahabat tengok mana anggota badan yang terlibat. Okey, niat adalah anggota hati. Niat adalah anggota hati. Basuh tangan, okey. Tangan anggota pertama. Yang kedua, anggota mulut. Okey, lepas tu hidung. Yang ketiga, hidung. Subhanallah. Yang keempat, muka. Yang kelima ni, tangan hingga siku. Kemudian yang ke-6, lepas tu ada yang ke-7. Lepas tu kaki ada yang ke-8. Okey. 8 anggota badan ini, sahabat-sahabat sekalian, saya sebut istilah apa? Allah sucikan kita zahir dan batin. Okey. Sucikan, bersihkan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Allah sucikan kita zahir dan batin. Zahirnya bersih badan kita. Sebab apa? Kita kan pakai baju. Yang lain tersembunyi. Bahagian pinggul, badan, lengan ni, ketiak, lutut ni baju. Jadi kita tak dedah kepada kotoran ataupun apa-apa. Itu memang bahagian tertutup. Tetapi anggota badan wuduk adalah anggota yang terdedah kepada udara dan cahaya. Maksudnya bahaya. Kan kotoran apa semua. Jadi bila kita ambil wuduk, kita bersihkan semua anggota yang terdedah ni. Kaki bagi lelaki kan tak pakai stokin bila keluar. Sama juga orang lelaki, dia tak pakai tudung. Kita pakai tudung mungkin kita kata, Ustazah, kepala saya tak terdedah, saya pakai tudung. Ini termasuk untuk lelaki dan perempuan. Lelaki kan terdedah kepalanya apa, rambut tempat melekat kan, kotoran ke apa, subhanallah. Bayangkan ini semua anggota yang terdedah kepada cahaya dan juga udara. Muka, tangan. Ya, Ustazah, saya pakai tutup aurat. Ya, lelaki kan kadang pakai lengan pendek, tangan ke siku. Kepala, telinga kan lelaki terdedah, kaki pun sama. Subhanallah, Allahu Akbar. 5 kali saya Allah wajibkan. Bila menunaikan solat, bersihkan zahir. Tetapi cuba perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Amazing. Bukanlah amazing sangat bagi saya lah. Bila saya perhati, saya kata, ya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Allah sentiasa menyucikan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu ada hadis Nabi, di antara wuduk ke wuduk, digugurkan dosa. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, perhatikan. Anggota yang sama juga terlibat dengan dosa. Anggota yang sama juga terlibat dengan dosa. Hanya anggota ni lah yang terlibat dengan dosa. Jaranglah lutut buat dosa. Wallahualam, kita tengok.
Anggota pertama yang banyak buat dosa adalah hati. Seterusnya tangan banyak buat dosa. Tulis benda yang tak elok, pukul anak berlebihan, cubit anak, apa-apalah tangan ni, mencuri ke apa ke. Mulut, banyak dosa mulut. Lidah tu dalam mulut tu. Hidung, banyak dosa, menghidu keburukan orang. Bau busuk yang terus mengata. Cari je aib manusia, hidung banyak dosa, anggota yang melakukan dosa juga. Wajah banyak dosa, wajah ni. Muka menjadi asbab dosa, asbab fitnah, jadi sombong, riak, takabur, basuh muka. Muka ada apa? Mata, kat muka ni ada mata. Tangan ke siku, ya termasuklah tangan, dosa tangan. Kepala ni tempat letaknya akal fikiran ni, ada orang guna cara salah. Kepala ni, Masya Allah. Kan kalau, cuba bayangkan tuan-puan sekalian, kalau kita marah, kan rasa panas kat mana? Kat kepala. Subhanallah, kalau kita marah tu naik, rasa darah menyirap ke kepala, berdebang. Dia, kepala ni, kalau kita cuci, bersihkan selalu. Sebab itu Nabi kata kalau kamu marah, pergi ambil wuduk. Sebab wuduk itu memandangkan api, ibarat air memandangkan api. Jadi wuduk ibarat memandangkan api kemarahan. Marah itu daripada syaitan, syaitan daripada api. Nabi sebut tu, sesungguhnya marah itu daripada api dan api itu daripada syaitan. Ya, itu adalah semburan daripada syaitan. Sahabat-sahabat yang minta Allah sekalian, bila kita sebut kepala, ia tempat letaknya soalannya yang mengatur seluruh berfikir, memandu kita, mempengaruhi tindakan kita. Kaki melangkah tempat tak elok. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, itulah yang dimaksudkan. Walaupun banyak lagi sebenarnya saya nak syarah. Allah membersihkan kita 5 kali sehari, wajib zahir dan batin. Zahir dan batin daripada bahaya dunia. Zahir daripada bahaya dunia. Penyakit-penyakit, kita jadi sangat bersih, kita jadi sangat sehat, segar, cergas. Itu zahir untuk keuntungan dunia. Bahagian akhirat pula, hadis Nabi tadi, Nabi sebut akan digugurkan dosa daripada setiap anggota wuduk. Sehingga titisan air terakhir. Esok kita bawakan hadis tu. Sehingga titisan air terakhir, bila kita ambil wuduk dengan sempurna apa semua, akan digugurkan dosa sehingga titisan air terakhir. Sampai air yang terakhir tu, Allah menggugurkan dosa. Dan di sini disebutkan dosa-dosa kecil. Dosa besar mesti kena taubatan nasuha. Sebab itu, bila kita ada kajian, dia buat ni tahu, dia pasang alat. Contoh, mulut kita ngumpat-ngumpat, ngumpat ataupun menghina orang ke apa, diletakkan satu alat, didapati ada banyak cas negatif. Cas negatif bagi si guna, banyak sangat ni. Bila kita buat dosa, cas negatif jadi lemah, badan jadi lemah, baca Quran ngantuk. Banyak sangat cas negatif. Tangan pun buat dosa. Ini hati banyak dosa. Jadi cas negatif banyak dilemah. Lepas tu, sahabat-sahabat yang minta Allah sekalian, bila ambil wuduk, kita recharge balik. Dosa-dosa kecil tu gugur, positif negatif. Itu juga yang dikaji oleh saintis. Bila meletakkan alat bacaan yang sebelum wuduk dengan selepas wuduk. Sebelum wuduk negatif banyak. Selepas ambil wuduk, bacaan charge pada badan manusia tu, ia jadi stabil. Kita perlu dua-dua, negatif positif tu kena stabil. Jangan terlebih negatif. Ini bukan, tak semestinya bila ada cas negatif mewakili dosa semua, sahabat-sahabat sekian. Ada faktor-faktor. Begitu juga kan kajian bila solat berjemaah, jadi natural. Mana yang tak larat, lemah, bila solat jemaah, ada yang tenaganya bagus, aura dia, apa-apalah dari sudut saintifiknya, dia akan recharge semua jadi apa ni, jadi stabil. Jadi natural. Negatif positif tu natural. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak kupas bab wuduk, solat, pergerakan dalam solat, keajaiban-keajaiban, kenapa Rasulullah letakkan ini sunat, kenapa diberatkan sekian-sekian, semua itu ada hikmah yang hanya sedikit saja manusia ataupun saintis dapat bongkar. Selebihnya kita tidak tahu. Sebab itu Allah SWT berfirman, inna salata, sesungguhnya salat, inna salata tanha, akan mencegah kamu. Dia akan jadi pelindung kamu. Dia akan jadi penghalang bagi kamu. Minal fahsya'i wal munkar, daripada keburukan, daripada kejahatan, minal munkar, daripada kemungkaran. Ia adalah benteng terkuat kita. Subhanallah. Dan kenapa Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Firman-Nya, wasta'inu bis sabri was salah. Mohon pertolongan. Maksudnya orang yang sentiasa hidup dia dapat pertolongan Allah. Bukan tak ada masalah, masalah sentiasa ada. Tapi sebab itu kita jangan bimbang tentang masalah yang nak berlaku, tapi bimbanglah bila ada masalah tak dapat pertolongan Allah. Dan Allah perintahkan, wasta'inu bis sabri was salah.
mohon pertolongan. Kamu akan dapat pertolongan dengan sabar dan juga salat. Sebab tu bila kaji berkenaan dengan salat, bila kita ada masalah, buntu, tak selesai apa, cek balik salat kita, perbaiki salat, Allah akan perbaiki hidup kita zahir dan batin. Jadi sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, Masya Allah, agar harap dapat sedikit sebanyak ilmu perkongsian pada hari ini. Walaupun akhirnya, Encik suami nampak tak Encik suami ada tu walaupun akhirnya kita tak sempat pun nak habiskan kuliah kita, minta maaf ya, tak sempat pun nak habiskan Encik flyers ni korban. Kita tak sempat nak habiskan korban. Kita tak sempat nak habiskan kuliah kita yang bertajuk kalau siapa yang ada baru follow kita setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad bersama dengan saya jam 7 untuk kuliah Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin anda boleh beli dengan pihak kami, boleh tinggalkan komen kalau nak, DM ataupun PM. Kitab Riyadhus Salihin ini bermaksud Taman Orang Soleh, disusun oleh Imam Nawawi. Ini antara kitab yang terulun dan dibaca di seluruh dunia, diterjemahkan bukan saya rasa berpuluh bahasa, mungkin beratus bahasa dah. Antara kitab Imam Nawawi adalah ulama besar Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun mazhab-mazhab lain pun merujuk Imam Nawawi dan mengiktiraf buku ni sangatlah hebat, merangkumi ilmu dari sudut akidah, ibadah dan juga tasawuf. Jadi kita masih lagi di bab yang pertama. InsyaAllah esok kita akan habiskan bab pertama, iaitu ikhlas dan menghadirkan niat. Dan saya sebenarnya dah ready dah hadis untuk habiskan hari ini, tapi tak apa, esok ada hikmah tu. Kenapa hari ini kupas bab ini saja? Sebab ini adalah perkara yang selalu kita buat harian. Lepas ni jangan tinggalkan lagi doa selepas azan dan selepas wuduk, dan tak sempat pun nak kupas doa iftitah. Doa iftitah pun sangat hebat sebab pintu langit akan dibuka untuk kita. Itu sambungannya besok. Okey, jadi jangan lupa setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad bersama dengan saya jam 7 pagi. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak mengajak untuk melakukan ibadah korban dengan pihak kami, iaitu NGO Sahabat Amal Care. Ya, mungkin ada yang tak tahu, Ustazah ada NGO. Ya, nama NGO kita adalah Sahabat Amal Care. Boleh cari, boleh Google. Boleh carilah, kita ada Instagram juga, kita ada ni. Walaupun macam page kita, NGO tu tak aktif, tapi sebab banyaknya aktif di page saya. Subhanallah. Ibadah korban yang kita laksanakan ini kita buat dua-dua, luar negara dan dalam negara. Tetapi kita punya fokus utama adalah dalam negara, sebab kita tahu ramainya asnaf fakir miskin di dalam Malaysia yang bertambah-tambah. Ramai yang jatuh miskin secara tiba-tiba dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kami menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 asnaf yang kita akan agihkan daging. Kita dah buat aturan, proses, kita dah plan dah dengan cara baik. Lembu, kambing, biri-biri. Kalau ditanya Ustazah mana lebih afdal untuk buat ibadah korban, paling afdal adalah seekor. Seekor binatang yang lebih besar itu lagi afdal. Seekor lembu. Kalau tak mampu seekor lembu, ambil seekor kambing ataupun biri-biri. Akikah pun boleh buat. Jika tidak mampu, ambil 1 bahagian daripada 7 bahagian. Ini untuk binatang besar saja. Kambing tak boleh buat 7 bahagian. Biri-biri ke tak boleh. Jadi ambil bahagian lembu, yang paling utama ambillah bahagian lembu yang besar. Sebab itu kita ada berapa saiz. Sahabat-sahabat di bawah NGO Sahabat Amal Care, kita ada ladang ternak umah. Yang mana ladang ternak umah ini alhamdulillah sekarang ada lebih kurang 500 ekor lembu. Ada pula kambing, banyak kambing comel, subhanallah, kambing dan biri-biri. Jadi insya-Allah kita nekat, kita niat dan kita berdoa semoga Allah murahkan rezeki untuk kita melaksanakan ibadah korban. Tinggal lebih kurang dalam 20 hari saja lagi. Masya Allah. Jadi kami ada aktivis di seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Aktivis NGO Sahabat Amal Care. Kita menyasarkan sekurang-kurangnya 10 ekor lembu dan banyak kambing biri-biri untuk kita agihkan di setiap negeri melalui aktivis kita. Aktivis kita dah ada senarai nama bakal penerima di kalangan asnaf fakir miskin. Dah ada dah nama-nama tu, dah ada rekod, dah ada data. Sebab kita buat semuanya dengan sistematik, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kami adalah wakil tangan kaki anda untuk menyempurnakan ibadah korban. Kami akan buat dengan cara yang terbaik. Manakala luar negara pula kita akan agihkan ke Kemboja, ke Rohingya, Thailand, kawasan yang miskin. Kemudian Indonesia, ya ada wakil kita juga.
Kemudian Filipina kita cuba hubungi sebab di sana ada minoriti Islam yang sangat susah. Kemudian ke Palestin, siapa yang nak korban di Palestin boleh hubungi kami juga. Memang agak mahal. Palestin lebih mahal daripada Malaysia sebab lembu di sana, binatang di sana berganda mahal. Kemudian kita buat juga insya-Allah di Afrika. Jadi luar negara memang lebih murah, lebih kurang dalam RM360 satu bahagian. 350 ke 360 satu bahagian. Namun bagi yang mampu, afdal lah kita buat ibadah korban dalam negara. Kita dah set up dah macam mana plan, akan disembelih di landang ternak Umar selama 4 hari, hari pertama hingga hari keempat. Kemudian akan diagihkan di seluruh Malaysia kepada asnaf yang memang telah pun berdaftar di bawah NGO kami. Jadi kalau kita bawah NGO kita yang asnaf kita santuni sebenarnya lebih 20,000, lebih 30,000. Sebab kita dah belanjakan hampir 10 juta dah dalam tempoh 1 tahun agihan infak bantuan kepada asnaf fakir miskin. Jadi sahabat sekalian, kami kalau boleh nak sasarkan 20,000 asnaf ke yang mana yang dah berdaftar, kita mereka sangat menantikan daging yang mana mereka makan setahun sekali. Ayam pun susah, ikan pun susah. Subhanallah, bila dapat daging ni sangatlah berita bahagia dan gembira. Jadi siapa yang nak melakukan ibadah korban, ada nombor hotline tu kan di FB, di page, di IG, bolehlah DM. Boleh saja sebab komen ni akan hilang. Lepas ni kita share dekat IGTV tapi komen akan hilang. Anda boleh DM ya, insya-Allah. Ajaklah adik-beradik, ibu, ayah. Ada yang kata, Ustazah, lambatlah saya tengok Ella Ustazah. Saya dah buat dah korban dengan tempat lain, dengan pihak lain. Tuan-puan, korban boleh buat berapa pun. Nak buat 3 ke, nak buat 10 ke. Ada tu kata, Ustazah, saya juga follower Ustaz ni, saya follower juga Ustazah ni, saya nak support semua. Jadi saya ambil semua bahagian-bahagian. Dengan Ustazah saya dah ambil, dengan ni pun boleh. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, binatang korban ini akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi bersabda, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah bila tibanya yaumin nahr, iaitu hari raya Aidul Adha, melainkan seseorang daripada kalangan kamu yang menumpahkan darah binatang korban. Kerana sesungguhnya setiap taring, kuku dan bulunya akan dibangkitkan Allah di mahsyar menjadi saksi bagi kita. Dan darah sembelih tu kan ada darah yang menitik, sebelum ia jatuh menitik ke muka bumi, maka redha Allah akan sampai dulu. Dan banyak lagi lah hadis-hadis Nabi yang lain tentang fadilat berkorban. InsyaAllah tuan-puan sekalian, kita kena kejar, berusaha, nekat untuk melakukan ibadah korban. Kalau tak mampu, doa, mengharap sungguh-sungguh, mudah-mudahan walaupun kita tak buat nanti, kita dapat pahala juga melakukan ibadah korban. Sebab apa? Allah tahu kita nak sangat ibadah korban, cuma yang terhalang adalah kita tidak mampu dari sudut kewangan. Jadi dengan niat tu, kita dah belajar dah tu. Pada minggu lepas, sebelum tu kita dah belajar kehebatan kekuatan niat. Siapa yang berniat nak melakukan suatu amal soleh, masa tu lagi dah pun, siapa berniat melakukan amal soleh, masa tu dah pun dicatat pahala. Siapa pasang niat sungguh-sungguh, bukan mempermainkan niat, betul-betul nak buat ibadah korban. Dan jika dia terhalang pun, dia tak dapat terhalang dan niat, dia dapat pahala yang sempurna. Jadi janganlah pula bagi orang yang susah, orang yang dia rasa memang tak ada duit langsung Ustazah, sebab makan pun tak cukup. Saya nasihatkan, ingatkan sahabat-sahabat, tolong pasang niat. Sebab dengan pasang niat pun kita dapat pahala. Tapi Nabi sebut, siapa yang menyempurnakan niat tersebut, dia akan digandakan 10 kebaikan sehingga 700 kebaikan sehingga banyak. Jadi janganlah pula kita pasang niat je tapi tak berusaha. Sebab siapa yang dapat laksanakan niat tu, berganda lagi pahalanya sampai 700 kali ganda dan lebih Nabi sebut. Hadis tu kita dah bacakan minggu lepas. Alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, terima kasih, sehingga jumpa lagi. Saya sekejap lagi dalam pukul 10 hingga pukul 10.30, pukul 11 macam tu, ikuti live saya akan masak menu special, masakan singgang daging Terengganu. Ini kita masak untuk asnaf agihan fakir miskin. Bersama dengan saya 10.30 macam tu lah, tengoklah nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan bacaan surah Wal-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum.